Didik TV KPM. Okey, jadi kita lihat ini yang paling penting ya, pelajar-pelajar yang menonton kita pada hari ini kena lihat, dan saya percaya semua dah diajar di sekolah. Ini adalah sebagai ulang kaji saja, Irfan, sebab pelajar tak lama lagi akan menghadapi peperiksaan. Betul. Okey. Jadi setiap soalan, walaupun soalan sejarah ni senang ya Irfan, untuk tingkatan 6 STPM, soalan sejarah SEM 3 senang. Dia hanya satu ayat sahaja. Ya, jadi daripada satu ayat itu dia ada 4 elemen ataupun 4 bahagian yang pelajar ataupun calon-calon kena lihat, iaitu tugasan, kehendak atau isu soalan, latar masa dan latar tempat. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu apakah setiap bahagian ini ya, Fan ya. Okey, jadi kita lihat. Okey. Yang pertama, ini contoh soalan yang saya kata soalannya senang sangat kan. Satu ayat sahaja. Huraikan prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dalam mengekalkan keamanan masyarakat di Perak pada abad ke-19. So satu ayat sahaja. Okey, tapi dari satu ayat ini ya, pelajar-pelajar kena lihat, kena cari 4 perkara ini. Yang pertama, apa tugasan dia? Yang kedua, apa kehendak atau isu yang dikemukakan oleh soalan? Yang ketiga, di mana tempat soalan itu ditanya, kawasan yang ditanya, dan yang keempat, bilakah kehendak soalan, supaya pelajar-pelajar tidak terpesong daripada apa yang ditanya oleh soalan. Jadi kena, bila dapat soalan, pastikan cari dulu 4 perkara ini, jangan tinggal mana-mana bahagian. Baik. Ya. Okey, sekarang kita lihat. Ini yang kedua. Contoh yang kedua. Bagi sejarah Asia Tenggara. Okey. Terangkan sistem pemerintahan kemaharajaan yang diamalkan di Vietnam. So, kita tahu di sini tempatnya Vietnam. Okey. Bila sebelum campur tangan kuasa Barat, nanti saya akan perincikan keempat bahagian ini ya. Okey, kita teruskan. Okey. Ini tugasan. Bila pelajar-pelajar dapat soalan, pastikan lihat dulu apa yang dia tanya. Ya, sebab nampak kadang-kadang macam dia tanya benda lain, kita jawab benda lain. Ya, misalnya terangkan, jelaskan, huraikan, perihalkan, dia membawa maksud yang berbeza. Irfan ya. Misalnya yang nombor 9 dan nombor 10. Okey. Bila dilihat nampak macam sama kan? Betul. Bincangkan, dia cuma dot kat depan, bincangkan, kemudian bincangkan. Nampak macam sama. Tetapi dia adalah berbeza. Yang ke-9, nombor 9 tu, dia ada titik-titik, maksudnya ada ayat sebelum bincangkan. Bincangkan itu di belakang. Ataupun bincangkan tu di depan bagi yang nombor 10. Okey, saya akan lihat di sini. Okey, contoh soalan. Kita tengok. Yang ini sejauh manakah? Okay. Sejauh manakah kepentingan ekonomi mendorong penaklukan British ke atas Burma ataupun Myanmar pada abad ke-19? Okey. Jadi kita tengok sejauh manakah. Okey. Pelajar tak boleh tengok sahaja kepada faktor ekonomi. Ya. Kalau soalan itu sejauh manakah, maksudnya dia kena terangkan faktor ekonomi dan ada faktor lain. Jadi kita pelajar-pelajar kena fokus kepada kehendak ataupun tugasan soalan itu tadi. Baik, cikgu. Contoh soalan ini, cikgu, sejauh manakah ni? Kalau tadi cikgu cakap kena tambah lagi dengan faktor-faktor lain. Contohnya, cikgu, macam mana tu? Okey, apa selain daripada faktor ekonomi? Faktor politik, sosial? Ya, betul. Dan apa yang berlaku kalau pelajar hanya jawab faktor ekonomi? Jadi ini menyebabkan pelajar gagal mendapat markah yang baik. Jadi kena faham kepada tugasan. Dia suruh kita buat
apa ya. Begitu juga galurkan. Kalau galurkan maksudnya kena ikut susunan kronologi. Okey. Pandai Irfan ya. Jadi kena tahu daripada tahun bila ke tahun bila. Misalnya soalan ini sehingga mencapai kemerdekaan. Jadi apa daripada mula tahun bila. Jadi ikut susunan. Tak bolehlah orang kata berpusing-pusing daripada tahun 40, 41 kemudian balik ke 39 jangan lompat ataupun patah balik belakang. Ini maksudnya jadi kita kena ikut kronologi. Okey, yang ini yang saya sebutkan tadi, bincangkan. Bincangkan di depan, bincangkan di belakang. Soalan ini kita nampak macam sama. Dua-dua pun faktor ekonomi yang mendorong campur tangan British. Soalan ini nak tentang kenapa British campur tangan. Tapi yang pertama tu bincangkan di depan, yang kedua bincangkan di belakang. So ini yang kita kata nampak sama tapi tak sama. Berbeza. Berbeza. Jadi bincangkan di depan maksudnya kita hanya bincangkan faktor ekonomi. Bincangkan di belakang macam sejauh mana tadi, selain daripada faktor ekonomi, masukkan faktor politik dan juga sosial. Bagus. Okey. Alright. Kemudian yang kedua, kehendak. Dia nak apa? Tadi tugasan. Yang kedua adalah kehendak. Apa yang dia nak? Dia nak prinsip-prinsip umum. Okey, jangan baca separuh soalan, baca semua soalan. Prinsip-prinsip umum dalam mengekalkan keharmonian masyarakat. Dia membawa maksud yang berbeza. Kalau dia terangkan prinsip umum, calon ataupun pelajar hanya tulis je. Okey. Prinsip yang pertama, fasal 99 dia ada fasal 1, fasal 2, fasal 3 sampailah fasal 99 contohnya. Tapi tak jawab soalan sebab soalan dia nak mengekalkan keharmonian. Bagaimana fasal 1 boleh kekalkan keharmonian? Jadi ini pelajar-pelajar kena faham. Baik. Cikgu, maknanya dalam menjawab soalan seperti ini, kalau kita dapat soalan yang begini, kita kena huraikan sedikit, jelaskan kenapa prinsip umum undang-undang contohnya fasal 1 itu dapat mengekalkan keharmonian masyarakat. Betul, itulah kehendak soalan. Apa yang berlaku kadang-kadang pelajar baca separuh, huraikan prinsip saja. Jadi prinsip secara umum tidak menjawab soalan. Betul. Irfan. Dia tak kaitkan dengan mengekalkan keharmonian. Baik. Jelas ya? Jelas, Cikgu. Terima kasih. Alright. Saya teruskan. Okey. Seterusnya kita tengok latar masa. Bila berlaku? Latar masa ini tidak semestinya tahun. Selalu orang ingat, sejarah ni mesti tahun-tahun je kan, hafal tahun. Tak semestinya tahun. Tapi kita tahu bila ia berlaku. Misalnya dia kata, huraikan penglibatan Malaysia dalam Commonwealth selepas mencapai kemerdekaan. Jadi kita tahu bahawa dia selepas merdeka. Jadi kita tahu merdeka 1957. Walaupun dia tak tulis dekat situ 1957, tapi kita tahu merdeka maksudnya 1957. Atau soalan yang kedua, kita tengok huraikan perkembangan pendidikan zaman kolonial. Itu pun kena faham bila zaman koloni itu di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita kena cerita sampai Perang Dunia Kedua saja. Perang Dunia Kedua bila? Sampai situ je dia berhenti. Kalau walaupun kita baca dia sampai merdeka ke, tapi soalan tu tanya sampai ataupun sebab dia kata sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi sampai sebelum perang. Jadi tak boleh dah, kalau dah 1940 tu dah keluar daripada time frame. Jadi ini yang menyebabkan nanti pelajar gagal mendapat markah yang baik. Okey, Cikgu Ifan nak tanya, sekiranya tadi ada pelajar yang menjawab sebegitu, maknanya dia jawab berdasarkan lebih daripada tahun 1940 kan, markah akan ditolak ataupun tidak akan diambil kira, Cikgu? Tidak akan diambil kira. Okey, tapi tidak akan ditolak lah. Untuk pemarkahan dia tak ada tolak markah. Kalau apa yang kita bagi, itu yang kita akan dapat markah. Yang paling penting kita kena ikut soalan. Ya, betul. Kehendak soalan tengok kepada masanya. Okey, kita lihat latar tempat. Yang terakhir tadi yang keempat adalah latar tempat. Latar tempat itu
lokasinya di mana? Soalan itu tanya di mana? Adakah dia tanya di Tanah Melayu secara umum ataupun dia tanya di Perak, dia tanya di Terengganu. Jadi kita kena tengok soalan. Kalau dia kemungkinan untuk tanya dua, kita kena jawab dua. Misalnya yang ini analisiskan sebab berlaku penentangan di Perak dan Terengganu. Jadi macam mana kita jawab Perak pun secara detail, tapi kita gagal jawab tentang Terengganu, ini akan menyebabkan kita gagal mendapat markah yang baik. Jadi kena dua-dua. Kalau soalan tu tanya dua, kita memang kena bagi dua. Ya, kalau ditanya Tanah Melayu, okey, kita boleh bagi contoh dalam tu, tak kisah negeri mana. Tapi kalau dia memang jelaskan Perak, Terengganu, mesti sebut ikut yang dia tanya. Okey. Cikgu Ifan ada soalan cikgu. Kita patah balik kepada slide yang sebelum ni. Boleh. Baik, sekiranya untuk menjawab soalan begini cikgu, ada Perak dan Terengganu. Bagaimana dari segi struktur jawapan? Adakah perlu sama balance ke macam mana cikgu? Betul, ya. Jadi kita kena seimbang. Maksudnya kita kena ceritakan penentangan sebab penentangan di Perak dan sebab penentangan di Terengganu. Ini ya, terutamanya untuk bahagian B. Bahagian B ada, mungkin dia akan tanya di Filipina dan Indonesia contoh. Jadi kena bagikan dua-dua. Jadi sentiasa lihat 4 perkara tadi, iaitu tugasan, kehendak, soalan, latar tempat, dan antara masa. Okey, bagus. Baik, jadi cikgu, ini adalah perkara yang sangat penting, ya Irfan. Didik TV KPM